Jangan pura-pura demensia, takut jadi betul. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal menyifatkan Ahli Parlimen Baling Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim menyanggah kenyataannya sendiri dalam kes kelewatan penyerahan kapal peronda luar pesisir OPV milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Bercakap tanpa fakta hanya memperlihatkan kelemahan diri, apatah lagi apabila yang bercakap menyanggah katanya sendiri. Ia menggambarkan kecelaruan minda dan tidak konsisten untuk pertahankan hujah, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata Abdul Aziz jelas tidak ada asas mempertahan dirinya dan cuba mengalihkan pandangan kepada perkara yang tidak ada kaitan dengan isu yang beliau bangkitkan. Saya ingin menegaskan dalam soal kontrak OPV bahawa semasa kontrak ini dianugerahkan kepada Tabung Haji Heavy Engineering Berhad THHE, sememangnya beliau ketika itu adalah pengerusi tabung haji, kata Mujahid. Beliau memetik rencana DH pada 30 Mei 2018 bertajuk What's Next for THHE, menyatakan bahawa Abdul Aziz sebagai pengerusi LTH ketika itu memainkan peranan utama untuk mendapatkan kontrak tersebut. Mujahid menyanggah kenyataan Abdul Aziz kononnya beliau tidak campur tangan urusan THHE sebab menurut beliau syarikat ini tersenarai di dalam Bursa Saham Malaysia dan mempunyai corporate governance tersendiri. Ianya hanyalah associate company kepada lembaga tabung haji yang pada ketika itu memiliki pegangan saham berjumlah 29.8% di dalam THHE. Sebaliknya, menurut Mujahid, walaupun lembaga tabung haji hanya memiliki 29.8% kepentingan, namun pada tahun 2015, THHE telah menerbitkan saham di mana lembaga tabung haji telah melanggan saham ICPS, iaitu Islamic Irredeemable Convertible Preference Shares. Pada tahun 2015, DH melaporkan bahawa lembaga tabung haji adalah pelanggan tunggal untuk panggilan tunai THHE bagi saham keutamaan boleh tukar, tidak boleh tebus Islam ICPS. Tabung haji melanggan 99.75% daripada 1.1 bilion ICPS yang ditawarkan dan mengumpul 275 juta ringgit untuk THHE. Ini bermakna lembaga tabung haji akan mengawal 64.57% daripada THHE jika saham keutamaan ditukar, lapor DH. Menurut Mujahid, ini menggambarkan lembaga tabung haji yang dipengerusikan oleh Abdul Aziz ketika itu ada kepentingan 64.57% dan bukan sekadar associate company. Apakah YB Aziz mengalami masalah demensia, iaitu penyakit lemah daya ingatan membawa kepada kekeliruan, ataukah ianya bersifat demensia selektif, ataukah dia tidak tahu menahu apa yang berlaku, bidas bekas Menteri Hal Ehwal Agama itu. Mujahid mempertikai dakwaan Abdul Aziz yang mendakwa bahawa segala urusan berkaitan penganugerahan kontrak OPV ini adalah di dalam bidang kuasa Kementerian Keuangan melalui koresponden dan dokumentasi dengan pihak THHE, Destiny Sdn Berhad dan syarikat berkaitan lainnya yang beliau tidak mempunyai sebarang locus standi dan kuasa mencampuri sebarang urusan tersebut. Hakikatnya ialah Letter of Intent LOI dikeluarkan kepada THHE pada 27 Julai 2016. Kemudian pada 27 Oktober 2016, THHE melalui THHE Fabricators Sdn Berhad telah membuat joint venture dengan Destiny Shipbuilding. Persetujuannya ialah THHE 49%, Destiny 51%. Pada 18 Januari 2017, Letter of Authority LOA dikeluarkan. Kenyataan bahawa lembaga tabung haji adalah pihak berkepentingan dalam projek ini melalui THHE tidak dapat dinafikan. Apa yang berlaku dengan penubuhan THHE Destiny Berhad adalah sebagai syarat untuk mendapat kontrak yang THHE tiada kepakaran, tegas Mujahid. Tanpa usaha pengerusi lembaga tabung haji masa itu yang mempunyai hubungan rapat dengan Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Mujahid berpendapat tidak mungkin THHE akan mendapat kontrak secara rundingan terus. Lagipun lembaga tabung haji sudah pun berada pada susut nilai asetnya berbanding tanggungannya ketika itu. Ahli Parlimen Parit Buntar itu menyifatkan kenyataan Abdul Aziz yang mempersoal mengapa beliau tidak membangkitkan isu OPV semasa menyandang jawatan Menteri Agama waktu Pakatan Harapan memerintah paling melucukan.
Katanya ia memperlihatkan masalah demensia selektif yang dihadapi Abdul Aziz. Mujahid mengingatkan bahawa tempahan dibuat rasmi pada 19 Januari 2017 dan menurut kontraknya, THHE Destiny perlu menyiapkan 3 kapal OPV berperingkat-peringkat sepanjang tahun 2020. Bagaimanapun, Kerajaan Pakatan Harapan pada Februari 2020 dijatuhkan menerusi langkah syaratan yang dilakukan dengan persekongkolan UMNO, Bersatu, PAS, GPS, PBS dan STAR. Mengapa saya perlu bangkitkan soal kelewatan ketika itu sedangkan bulan Februari 2020 belum cukup matang lagi tempoh sejak penghantaran satu kapal OPV pun? Apa hal saya menuntut mengapa lewat OPV sedangkan belum matang lagi tempoh penghantaran? Apa hal saya perlu lapor pada PAC? Tidak ada relevan langsung hujahan ini, templak pengerusi Pakatan Harapan Perak itu. Selain itu, Mujahid membangkitkan bahawa sejak 2017, THHE telah diletakkan dalam kategori PN17 oleh Bursa Malaysia dan pada 5 September lalu ia dilaporkan telah dinyah senarai kerana gagal menstrukturkan semula hutangnya. Ini memburukkan lagi proses penyiapkan 3 OPV yang sudah pun kelewatan 18 bulan. Nasib baik THHE dipindahkan dalam pelan penstrukturan semula Lembaga Tabung Haji. Jika kekal dalam keadaannya sekarang, para pendeposit akan turut terjejas, tegas beliau. Untuk rekod, pengerusi Jawatankuasa Kiri Keruang Negara PAC ketika itu ialah Ahli Parlimen Parit Sulong, Datuk Dr. Nuraini Ahmad, bukan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Ipoh Timur, Wong Kah Wah. Paling menghairankan mengapa syarikat yang sakit dan tiada kepakaran diberi kontrak besar bernilai RM738.9 juta. Kini ia gagal menepati tempoh matang penghantaran lengkap walaupun RM500 juta telah dibelanjakan. Kes tersebut telah dilaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM oleh Presiden Persatuan Veteran Tentera Laut Diraja Malaysia PVTLDM Laksamana Pertama Bersara TLDM Haji Muhammad Imran Abdul Hamid pada 23 Februari lalu. Janganlah pura-pura demensia, takut jadi betul. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.